Kita intro dulu. Ada satu benda yang memang nampak gayanya telah dilupakan oleh kerajaan perpaduan madani atau sekurang-kurangnya oleh pemimpin-pemimpin mereka dalam usaha untuk membasmi rasuah dan juga sakau. Apakah dia? Terdiri daripada 3 huruf, iaitu LCS. Oh, okay. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita semua tahu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, antara iltizam kerajaan perpaduan madani di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim ini ialah untuk mengatasi segala masalah sakau, untuk menangkap semua perasuah dan sebagainya. Tetapi macam yang selalu kita katakan, beliau telah backtrack gila-gila apabila beliau telah melantik Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang terpalit dengan 47 kes prima facie yang masih dibicarakan dekat mahkamah sebagai timbalan Perdana Menteri. Tetapi ada satu lagi kes yang membabitkan Datuk Seri Ahmad Zahid yang mereka nampak gayanya terlupa nak cerita, iaitu berkenaan dengan LCS. LCS ini ialah berkenaan dengan satu skandal yang membabitkan kapal-kapal perang untuk negara kita ini. Di mana kalau kita nak ikutkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, skandal ini sebenarnya adalah sangat-sangat besar dan tidak keterlaluan kalau saya katakan yang skandal ini sama besar skalanya ataupun lebih besar berbanding dengan skandal 1MDB. Sebab skandal LCS ini bukan sahaja membabitkan duit rakyat yang bernilai bilion-bilion ringgit, tetapi ianya membabitkan juga kedaulatan negara kita ini, dan seterusnya boleh membabitkan Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Angkatan Tentera negara kita ini secara asasnya. Tetapi saya dekat sini bukanlah hendak cerita backstory cerita LCS ini dan sebagainya. Yang ini anda semua sudah sedia maklum. Saya juga tak nak cerita tentang siasatan telah dilakukan ketika zaman Perikatan Nasional, kemudian SPRM telah menghentikan siasatan dan macam-macam lagi. Saya lebih berminat untuk memulakan video kita ini daripada detik Fahmi Fadil mengatakan kepada media sekiranya kalau mereka ini menjadi kerajaan, iaitu Pakatan Harapan, mereka akan membuka kembali siasatan LCS. Di mana sejak dari itu, tuan-tuan dan puan sekalian, begitu banyak sekali kenyataan-kenyataan yang telah dikeluarkan oleh pimpinan-pimpinan Pakatan Harapan pada ketika itu, seperti Liu Chintong yang mengatakan Zahid jangan nafi anda terlibat skandal LCS. Fahmi Fadil juga banyak kali mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang mengaitkan Zahid Hamidi dengan LCS. Begitu juga dengan Syed Saddiq dan ramai lagi sebenarnya. Sebab macam saya katakan, skandal ini bukan kecil anak. Skandal ini adalah sangat-sangat besar. Dan ketika Pakatan Harapan telah berjaya menjadi kerajaan pada November 2022, timbul cakap-cakap dan juga harapan daripada rakyat agar skandal LCS ini bakal diselesaikan once and for all. Sebab benda ini dah membelenggu kita sejak sekian lama. Tetapi itulah, seperti mana 47 kes prima facie yang sedang dibicarakan itu bakal terbang begitu saja dengan pelantikan Ahmad Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri, begitu juga dengan skandal LCS ini. Dan telahan kita memang tepat. Sampai ke hari ini, tidak ada mana-mana pihak pun yang buka mulut pasal skandal LCS ini, baik dalam kerajaan. Tak tahulah, mungkin mereka terlupa ataupun mungkin mereka beranggapan bahawa tidak ada keperluan lagi untuk buka skandal LCS sebab ada banyak lagi benda-benda yang sakau dan juga rasuah yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan Perikatan Nasional dan sebagainya. Undang-undang negeri kerajaan di sini itu semua boleh padam. Tetapi itulah dia, tuan-tuan sekalian, menyebut tentang pimpinan Perikatan Nasional yang dituduh menyakau dan sebagainya. Sampai sekarang tidak ada seorang pun yang dihadapkan ke mahkamah secara proper, sama ada masuk ke bahagian pengurusan kes ataupun tak lepas pengurusan kes macam Muhyiddin Yassin. Tetapi skandal yang sekian lama mereka perjuangkan untuk dibasmi, iaitu macam skandal LCS ini, sampai sekarang mereka tak buat apa-apa masalahnya. Jadi di sini saya nak tanya kepada Kerajaan Persekutuan, saya nak tanya kepada Menteri Pertahanan, saya nak tanya kepada Perdana Menteri itu sendiri, bila agaknya fail berkenaan dengan kes LCS ini akan dibuka semula? Sebab itu adalah janji anda. Anda telah berjanji bila jadi kerajaan, anda hendak membasmi segala perbuatan sakau dan rasuah, dan antaranya ialah skandal LCS ini. Anda telah berjanji kepada rakyat dan rakyat telah memberikan kepercayaan kepada anda sebab mereka beranggapan anda ini benar-benar ikhlas dan jujur mahu memerangi rasuah dan juga penyelewengan. Ya je. Tetapi sampai sekarang benda itu tak buka-buka lagi. Dan benda ini memang rakyat mengatalah sebab ianya berkaitan dengan orang yang rapat dengan anda, timbalan Perdana Menteri, seorang yang memungkinkan kerajaan perpaduan madani ini terbentuk at the first place. Jadi di sinilah rakyat bertanya-tanya, adakah sekarang ini iltizam untuk memerangi rasuah dan juga penyelewengan itu hanya terguna pakai untuk pihak pembangkang saja, hanya terguna pakai untuk mengenakan lawan politik saja? Di muka
hati terpimpin. Terpimpin kepala otak kau. Bila kawan-kawan dalam parti ataupun gabungan buat hal, maka dipejamkan begitu saja tanpa sebarang penyelesaian, tanpa sebarang tindakan dan macam-macam lagi. Iaitu tak baik bang. Dosa tau. Hipokrit ini adalah antara ciri-ciri orang munafik. Kalau kita kata anda munafik, anda marah. Tetapi inilah dia hakikat dia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. At least pada zaman Ismail Sabri, sekurang-kurangnya penyiasatan dilakukan. Soal SPRM tutup siasatan ke, buka siasatan ke apa-apa ke, itu belakang cerita. Sebab mereka dah buat penyiasatan pada ketika itu. Anda yang berazam untuk buka kembali siasatan tersebut, betul tak? Jadi jangan salahkan rakyat sekiranya kalau kami bertanya. Jangan salahkan rakyat sekiranya kalau kami mempersoalkan di manakah janji-janji lama anda dulu. Walaupun saya cakap terus terang, rakyat sebenarnya tak heran sangat tahu bab penyiasatan rasuah ke sakau ke apa-apa ke, sebab sekarang ini rakyat berhadapan dengan situasi yang jauh lebih genting dengan nilai ringgit yang semakin merudum, harga barang yang semakin mahal, cas itu cas ini semakin meningkat, cukai sana sini semakin banyak dan macam-macam lagi. Itu lagi penting bagi rakyat. Tetapi sekurang-kurangnya di saat anda ini gagal untuk menjadi kerajaan yang bagus dari segi ekonomi dan juga tata kelola, sekurang-kurangnya tunaikan janji. Tetapi kalau janji yang itu pun anda tak boleh nak tunaikan, baik anda tak payah di kerajaan, baik anda berpindah saja ke tempat yang P. Ramlee hendak bawa anda ini. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?